Hari ni bagi aku bagi terus. Editor, kau jangan nak potong cerita. Assalamualaikum. Yo, what's up YouTube? It's your boy Nasir with my homie. Saya Iwan. So, terima kasih kepada yang dah like video kami, yang dah subscribe kami punya channel ni. So, korang punya likes dan subscribe tu sangat berharga kepada kami. So, untuk yang baru menonton video kami ni, harap korang enjoy dan akan share video-video kami ni kepada rakan-rakan yang lain. So, untuk channel kami ni, kami fokuskan kepada bola sepak. Dan untuk 2 video sebelum ni, kami banyak fokuskan di Liga EPL lah. So, untuk minggu ni, saya akan explainkan. Okay guys, untuk minggu ni kita nak jauh sikit daripada EPL. Kita nak pergi ke jiran mereka, iaitu kita nak pergi ke Itali dan juga Spain. Kita akan berceritakan tentang Serie A dan juga La Liga hari ni. So, tak nak buang masa lama sangat. Let's go! Okey, kita mulakan dulu dengan Liga Itali Serie A, di mana kita tahu Inter Milan, AC Milan dan Napoli ni sedang berebut tahta Liga. So untuk awal musim kita nampak Inter Milan dah mengungguli tahta Liga untuk beberapa minggu. Tapi untuk beberapa minggu ni diorang telah mencicir banyak mata jugalah sehingga game ini, iaitu antara Inter Milan dan Fiorentina, di mana mereka seri. Game antara Inter Milan dan Fiorentina ni memang sangat baik lah kan. Kita nampak kedua-dua kelab ini menunjukkan permainan yang sangat cantik, di mana saling berbalas serangan di antara Inter Milan dan Fiorentina. So Inter Milan serang, Fiorentina serang. So memang siapa tengok game ni memang cantik lah, menarik, di mana kita nampak shot orang pun tak ada beza, 15 dengan 17. On target pun 5 dan 4 on target Fiorentina. So untuk game ni, Inter Milan telah dikejutkan gol awal oleh bekas pemain Arsenal iaitu Lucas Torreira, dan Inter Milan berjaya menyamakan kedudukan. Gol Inter Milan telah dijaringkan oleh Dumfries pada minit ke-55. So Inter Milan kalau nak menjuarai Liga ataupun untuk mengembalikan tatah Liga dia, mereka kena stay konsisten setiap game. Sebab apa? Sebab rakan pun dah semakin jauh dengan AC Milan, dan AC Milan sekarang pun semakin konsisten menang setiap game. Okay. Next stop, derby dalam kapital. AS Roma menentang Lazio, di mana AS Roma telah berjaya memenangi perlawanan 3-0 ke atas Lazio, di mana mereka telah kalah pada pertemuan pertama di September 2021, di mana mereka kalah 3-2 tangan Lazio. Semua gol dijaringkan pada separuh masa pertama, iaitu 2 daripada Tammy Abraham dan juga 1 free kick yang cantik daripada Lorenzo Pellegrini. Totti daripada stand tengok nangis babe, dia kata lama sangat tak ada orang skor free kick macam ni. Aku pun tengok memang padu siap budak Pellegrini ni. Tak tahu lah macam mana, tapi aku rasa dia boleh jadi lebih baik daripada Totti, insya-Allah. InsyaAllah boleh kan? Boleh Okey. Separuh masa kedua Lazio cuba mendapatkan kedudukan, tetapi Roma bermain dengan sangat disiplin. Kau tahulah Mourinho park the bus, park the lorry, park the container. Ini betul-betul container dia parking, bukan Maguire container. Dia memang park container. So Lazio tidak dapat berjaya melakukan apa-apa serangan ke atas defend dan juga keeper Roma. Perlawanan ini tamat dengan 3-0. Dan satu stat yang bagus untuk Tammy Abraham, dia telah menjaringkan 23 gol untuk semua competition yang dia main. Kau nampak tak budak ni memang boleh pergi? Itulah pasal Jose Mourinho nak beli dia daripada dulu. Mungkin dia nampak budak ni ada potensi, dan juga mungkin dia nampak budak ni ada nur. Kita harap Tammy Abraham kekalkan momentum dan juga prestasi beliau, dan juga dapat membawa Roma ke Champions League, kerana aku masih rasa macam Roma masih layak untuk ke Champions League, kerana point tak jauh beza pun. Cuma mereka perlu menang setiap game yang ada sekarang. So sama-sama kita nantikan di manakah Roma dan juga Jose Mourinho akan finish di season di Serie A. So check it out. Next game, Cagliari versus AC Milan. So berbeza dengan Inter Milan, di mana mereka mencicirkan mata, tetapi AC Milan ni diorang menang 1-0 je. So untuk game ni, game yang ketiga diorang menang 1-0. So tak kisahlah menang 1-0 pun tetap menang kan. So sekarang ni AC Milan sekarang berada di tahta Liga, di mana jauh meninggalkan Napoli dan Inter Milan. So bisa kata diorang konsisten menang setiap game, mungkin diorang akan menjuarai Serie A pada tahun ini. So menariklah untuk kita saksikan. So game Cagliari versus AC Milan ni, perlawanan ni AC Milan memang kuasai perlawanan ni lah. Di banyak open chance yang mereka gagal convertkan menjadi gol, seperti open chance Brahim Diaz dan Oliver Giroud. So walau bagaimanapun mereka berjaya mencuri 3 mata berharga melalui gol Benassi. Gol ni memang cantik lah, walaupun Oliver Giroud tidak sengaja setting half volley untuk Benassi. So Benassi memanfaatkan half volley tu, dan gol tu gagal diselamatkan oleh keeper Cagliari. Okay, so kita tengok seorang pemain AC Milan ni, iaitu Frank Kessie, di mana rembatan dia memang padu lah. Tapi padu-padu pun keeper Cagliari boleh tangkap lekat lah. So AC Milan telah menangani perlawanan ini dengan 1-0.
Tetapi selepas tamat perlawanan ada sedikit insiden di mana kita tahu Itali ni memang kuat dia punya isu perkaruman. Zlatan Ibrahimovic so memang bengang lah dengan isu perkaruman ini. So ada sedikit pergaduhan sewaktu habis perlawanan. So kita harap dalam bola sepak ni kita jauhkanlah sifat perkaruman ni. So tak perlu pun resis-resis ni kan. Yang main bola sepak manusia juga kan, bukan haiwan. Okay, right. Say no to racist. Kita dah habis dekat Serie A Itali dan sekarang kita nak pergi ke jiran diorang iaitu Spanyol. Kita akan pergi ke La Liga. So aku nak cerita pasal Sevilla menentang Real Sociedad, iaitu sekarang Sevilla duduk nombor 2 dan juga Real Sociedad duduk nombor 6. So dalam game ni siapa-siapa yang menang maka confirm lah tempat Champions League untuk diorang. Tapi diorang kena menang juga untuk next game sampailah ke game ke-38. Dalam game ni semua orang akan fikir Sevilla yang akan berjaya memenangi perlawanan dan juga mungkin diorang yang conquer game, tapi sebenarnya salah. Sociedad yang conquer game. Diorang ada 13 shot dan juga 2 on target. Manakala Sevilla ada 10 shot tapi semua melalui entah pergi mana-mana, entah pergi planet mana aku tak tahu lah. So game ni memang Sociedad serang betul-betul dekat tiang gol dan juga keeper Sevilla. Nasib baiklah keeper Sevilla tu perform teruk. Satu lagi Sevilla last 5 game diorang hanya menang sekali tau. Lepas tu lagi 4 semua seri. Lepas tu kalah pula dengan West Ham dekat Europa. So diorang punya moral mungkin tengah down sikit lah. Aku harap Sevilla boleh konsisten sebab diorang masih layak lagi untuk pergi ke UCL. Tapi kalau kau asyik drop point macam ni, memang Europa balik lah Mat. Takkan kau nak menang Europa je? Kau tak nak menang UCL ke? Dah itu hari kalah dengan West Ham. Dulu kau boleh cerita kau pegang tata UEL. Sekarang kau dah kalah dengan West Ham. Apa cerita? Aduh Mat, pening lah Mat. So next game, Rayo Vallecano bertemu dengan Atletico Madrid. So Atletico Madrid telah menangani perlawanan ini dengan jaringan 1-0 di mana Koke telah berjaya menjaringkan gol 1-2 yang menarik antara Joao Felix dan Koke menyudahkan gol tersebut. So perlawanan ini tak banyak sangat benda yang menarik di mana Atletico Madrid ni kita tahu dia punya permainan jenis bertahan. So misal kata kalau oponen lawan dengan tim Atletico Madrid dan oponen mengikut rentak Atletico Madrid, so oponen ni memang mengundang padah lah. So kita dapat nampak bagaimana dia mengalahkan Manchester United di UCL tempoh hari. So walau bagaimanapun game ni menjadi hangat selepas seorang pemain Atletico Madrid telah dikenakan kad merah, iaitu Angel Correa pada minit ke-85. Kad merah ni dia protes lah, di mana dia menolak defend Rayo Vallecano dan dia protes kepada referee melayangkan kad merah. Lepas Angel Correa telah dikenakan kad merah, so pemain Vallecano ni cuba untuk mendapatkan 1 gol tetapi gagal, di mana diorang telah melepaskan 2 open chance di akhir-akhir minit. So Atletico Madrid ni kita tahu lah diorang punya defense tu memang padu lah kan. So Atletico Madrid konsisten memenangi perlawanan tapi mereka masih jauh lagi lah untuk berebut tahta Liga. So sekarang ni tahta Liga dipegang oleh Real Madrid. Yang kita tunggu-tunggu daripada One Last Studio, El Clasico Derby di antara Real Madrid dan juga Barcelona. Dan kita semua tahu Barcelona telah berjaya memenangi perlawanan ini dengan 4 gol berbalas kosong. Aku pun tak tahu macam mana benda ni boleh berlaku. Memang medical miracle lah benda ni semua. Memang tak siapa kesangka Barcelona boleh menang 4-0 dalam game ni. Dan juga ketiadaan Karim Benzema digunakan sebaik-baiknya oleh Barcelona dan juga Xavi. Game ni memang sangat-sangat best. Memang betul-betul El Clasico. Setelah beberapa tahun El Clasico agak boring bila Messi dah tak ada, Ronaldo tak ada. Memang tempo dia dan gameplay dia tak best sangat. Itu hari masa first league kita jumpa pun kita dah kalah 2-1. Masa tu pun memang tak best langsung. Tapi game ni dia punya tempo dengan dia punya expectation memang sampai Mat. Memang betul-betul buoyant Mat. Aku memang tak boleh cakap apa lah Mat. Bila Aubameyang ni menjadikan gol first Clasico dia, memang terkejut aku Mat. Dan kalau kau dapat tengok dalam game ni, Real Madrid turun dengan formation 4-2-4-0. Aku tak tahulah 4-2-4-0 tu apa, sebab aku rasa penampak macam 4-2-2-2. Dia mungkin tiru Rangnick punya gol masa lawan City, sebab dia menggunakan 2 winger untuk masuk ke defense Barcelona. Tapi benda ni mungkin telah berjaya dibaca oleh Xavi dan juga pemain-pemain Barcelona kerana mereka berjaya membolosi pintu gawang mereka. Game ni 20 minit pertama memang dah padu Mat. Real serang, Barcelona serang. Memang bila Real serang tu kau nampak track tu memang sangat-sangat bahaya dengan Vinicius dengan Rodrigo ni. Aku tahu dan semua orang tahu diorang ni ada pace yang sangat-sangat laju Mat. Defense Barcelona pula kalau tak ada Jordi Alba memang tak dapat lah kejar dia. So bila dalam game ni orang semua akan fokus pada Vinicius dan juga Rodrigo sebab Benzema tak ada. Tetapi Barcelona tetap fokus dengan misi mereka, iaitu misi ingin mencuri 1 poin. Mat, sebenarnya aku cakap memang dalam kepala otak aku paling busuk 1-1 ataupun 0-0 lah. Tak nak. Itu kalau baik lah Mat. Kalau kalah tu biasa lah. Tapi siapa sangka 4-0 Mat. Gol-gol yang jaringkan pun bukannya biasa-biasa Mat. Semua TikTok Mat. First Aubameyang dah skor. Lepas tu Ronald Araujo pula skor.
Tu tiba-tiba Ferran Torres pula score. Lepas tu lah sekali Aubameyang dapat gol kedua dia. Gol Aubameyang ni nampak macam ada orang kata macam offside, tapi sebenarnya yang mainkan dia adalah pemain Real Madrid iaitu Milito. So tak ada offside di situ. Dalam game ni Mat, Dembele betul-betul TikTok lah Mat. Aku tak tahulah, aku memang jarang puji Dembele, tapi Dembele ni bila dia dah main dengan Aubameyang macam main kat Dortmund, mentang-mentang pakai baju warna kuning, dia ingat main kat Dortmund ke. Padu habis Mat, diorang punya link up play dan juga apa benda yang Aubameyang nak, Dembele dapat bagi, dan kebanyakan chance datang pada Dembele dan juga Aubameyang. Dan juga Ferran Torres banyak mengacau defense Real Madrid untuk membuka peluang kepada Aubameyang untuk menjadikan gol. Dalam game ni Real Madrid datang dengan stat 14 shot dan juga 4 on target, tapi Barcelona datang lagi menggila dengan 18 shot, 10 on target. 10 on target, 4 gol lah. Stat ni sebenarnya agak terkejut juga tak kuat sebab jarang bahasa on target 10 ni, sebab mungkin El Clasico kan, so diorang tak nak menghampakan peminat-peminat di seluruh dunia. Dan Aubameyang selepas 11 game dia dah ada 9 gol dan juga 1 assist untuk carry Barcelona ni Mat. Laju Mat. Memang tak sia-sia beli daripada Arsenal. Bukan beli daripada Arsenal lah cerita dia, beli free daripada Arsenal. Memang berbaloi. Aku tak tahu Arsenal rindukan dia ke tak, tapi kita orang bersyukur dapat benda free dan kita orang guna sebaik-baiknya lah. Benda kelab tak ada duit macam ni lah Mat. Dan juga Dembele, bila dia tak injured, memang dia ni betul-betul padu lah dekat belah kanan tu. Dah 12 game Dembele main, dia dah ada 9 assist dan juga 1 gol. Benda-benda macam ni semua dia tak pernah buat sebelum ni. Memang sebab dia ni asyik kaki injured dah. Memang kaki dia macam kaki daun sederi tau. Kau sejentik sikit, pak, patah dah nanti. Tapi mungkin season ni aku rasa dia wrap kaki dia pakai pembalut tu, so dia tak nak bagi Fragile cepat sikit kot. Dia mungkin tampal lah Fragile alert macam tu, sebab dia tak nak bagi defense semua tujah kaki dia lah. So memang Dembele aku rasa kalau betul-betul kau boleh main memang kau layak untuk sama kontrak dengan Barcelona. Aku tahu mungkin sekarang ni kau tak nak main Barcelona sebab kau ada tuntutan gaji kau tu sendiri, tapi dengan keadaan kelab sekarang, aku harap kau dapatlah lower kau punya expectation dan juga membantu kelab, sebab aku rasa kau sebenarnya memang boleh perform. Kau boleh ganti Messi. Kita bukanlah kata kau boleh ganti Messi betul-betul, tapi kekurangan yang Messi tinggalkan tu kau masih boleh carry team ni dengan adanya Aubameyang dan juga Ferran Torres. Aku rasa ada Adama Traore pun sebenarnya boleh main lagi, tapi aku dah nampak mungkin competition bila datang kat kau nampak benda tu, kau ambil benda tu sebagai benda yang sihat. Engkau telah berjaya membawa Barcelona ke kedudukan sekarang dekat nombor 3 sekarang. Dulu kat nombor 6, 7, sekarang dekat nombor 3. So siapa sangka Barcelona ada dekat tempat dia sekarang. Sebagai peminat Barcelona, aku bersyukur dengan menang 4-0 ni. Aku rasa seronok sebab dah lama kita tak menang. Memang kita ada 12 game tanpa kalah, tapi kemenangan ke atas Real Madrid ni 0-4 ni memang agak manis. Sebagai fan Barcelona, kita boleh gembira sekarang dan jangan kita over excited sebab kita tak tahu apa akan berlaku. Kepada Salvi dan juga Barcelona, terima kasih kerana telah menceriakan kami sebagai peminat Barcelona. Kami harap korang kekal konsisten supaya korang dapat ke Champions League dan juga tidak menjadi kelab belasahan lagi Itu saja ulasan aku untuk El Clasico kali ini. Terima kasih kepada Wana Studio kerana cover cerita Barcelona. Berapa lama aku tengok cerita pasal Barcelona, tak nak bagi. Kali ini bagi aku bagi terus. Editor, kau jangan nak potong cerita ni. Dari kesimpulannya, Liga Itali ni masih lagi open chance kepada AC Milan, Inter Milan dan mungkin Napoli untuk menduduki ataupun untuk mendapat kejuaraan Liga pada season kali ini. So lebih menarik lagi jika AC Milan dapat menjuari Liga kerana dah hampir 10 tahun mereka tidak pernah menjuari Liga Serie A. So AC Milan ni kebangkitannya kita boleh tengok daripada 2 season lepas, di mana Zlatan Ibrahimovic, selepas Zlatan Ibrahimovic datang ke AC Milan, mereka berjaya meningkatkan prestasi mereka, dan sekarang Stefano Pioli berjaya membawa AC Milan ke kancah UCL. Saya yakin mereka berjaya untuk kekalkan ke kancah UCL pada season ini jika mereka konsisten menang setiap game, manakala Inter Milan dan Napoli boleh menjadi saingan untuk AC Milan bagi menggugat kedudukan AC Milan di tahta Liga. Okey, untuk La Liga pula, rakan saya pun dah terangkan untuk El Clasico, lebih kepada El Clasico lah. So nampak menang betul, tak dapat explain pasal El Clasico. Hampir 4 minit juga lah. Kesimpulannya, Real Madrid boleh menjadikan perlawanan El Clasico ni sebagai titik permulaan mereka untuk berubah dorang punya gameplay, di mana Barcelona kita nampak lihat semakin menaik dia punya prestasi. So dengan kekalahan 4-0 yang agak memalukan di gelanggang sendiri sewaktu El Clasico adalah sesuatu yang amat memalukan lah. So Real Madrid untuk teruskan perlawanan, iaitu super akhir bila bertemu dengan Chelsea nanti, mereka perlu mengubah taktikal mereka. So harap player-player Real Madrid dapat konsisten dan Barcelona juga dapat konsisten dan meneruskan prestasi mereka tanpa kalah di La Liga.
Okay, itu saja kami punya konklusi. So, pada sesiapa yang baru melihat video kami ini, mohon subscribe dan like video kami dan share kepada rakan-rakan. So, kami ini on the way to 1k subscriber. So, mohon share jika video ini bermanfaat untuk korang. So, sampai sini sahaja kami punya video pada kali ini. Nantikan next video daripada kami. Sehingga kita berjumpa lagi pada next video. Aku Iwan. Your boy Nasir, my man. Ciao. Peace out. 1000k subscriber. 1k subscriber. Yang terbaru mereka Stefanos Paioli. Satu lagi Satu, dua, tiga. Satu kali Satu, dua, tiga. Apa? Betul. Apa kau cakap tadi? Dua, tiga. Dan Adnan Januzaj. Dan juga Adnan Januzaj.